Cikgu admit dulu. Okey. Secara ringkas dia, ini ialah carta alir dia lah. Okey, dalam tajuk ini nanti, kamu kena nyatakan produk yang hendak dihasilkan. Kemudian kamu kena kenal pasti apa teknologi yang kamu gunakan tu. Okey, untuk kerja kursus kamu kena bagi 2 teknologi. Tak boleh satu, dia mesti 2 ataupun lebih. Okey, kemudian yang ketiga kita akan rancanglah apa konsep yang kamu guna, apa elemen, apa prinsip yang kamu guna. Sebelum buat tu mesti melakar dahulu. Okey, lepas awak hasilkan lakaran, kena sediakan jadual kerja. Okey, kemudian selepas buat jadual kerja, kena buat senarai bahan, senarai alat dan juga pengiraan kos. Okey, bajet. Selepas itu, barulah kamu hasilkan produk. Okey, sebab ada yang tanya cikgu, cikgu, bolehkah saya buat produk dahulu? Okey, jawapan dia kena buat step by step, langkah demi langkah. Okey, kemudian setelah awak sediakan semua dokumen ini, barulah kamu menghasilkan produk. Dan produk kamu tu kenalah berfungsi sebahagian ataupun berfungsi sepenuhnya. Bukannya mock up, bukan model olokan. Saya nak produk yang berfungsi. Okey, selepas dia berfungsi, kamu dikendaki buat pengujian dan penilaian. So nanti dalam pengujian penilaian ni dia ada dia punya jadual. So kamu kena sediakan, kamu kena isi dalam jadual tu. Okey, selepas buat pengujian tu, kamu akan nampak kelemahan pada produk kamu. Jadi kelemahan itu nanti kamu kena catat dan buat cadangan penambahbaikan. Sebab tidak semua produk yang kamu buat tu adalah perfect. Jadi kena ada. Contohnya kan, mungkin kain yang kamu guna itu kurang sesuai. Jadi apa cadangan penambahbaikan? Menggunakan kain lebih tahan, lasak. Macam itulah. Okay. Dan last sekali, semua dokumentasi itu nanti kamu masukkan dalam, kamu bukukanlah, kamu filekan, kamu ringkan pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So itu secara ringkas. Okay. Kita akan pergi tengok untuk objektif pembelajaran untuk hari ini, cikgu nak kita lihat sehingga 2.13 ya, 2.11. Cikgu nak lihat kajian keperluan pelanggan dan projek brief yang telah kamu buat pada minggu lepas. Kemudian justifikasi pemilihan teknologi, adakah kamu mematuhi 4 perkara itu. Kemudian 2.13 kita nak lihat konsep, elemen dan prinsip yang ada pada lakaran kamu. Sepatutnya pada saat ini kamu sudah siap lakaran. Sebab cikgu sudah bagi contoh. Okey. Jadi kalau lihat dari segi kriteria kejayaan sehingga minggu ini, sepatutnya kamu sudah dapat buat kajian keperluan pelanggan. Yang ini maksud dia kamu sudah sediakan borang kajian pelanggan tu. Okey, sudah photostat dan sudah dijawab. Okey, kemudian kamu sepatutnya sudah buat model fungsi. Model fungsi yang contoh kan, bahu memegang tali beg. Tali beg memegang badan beg dan seterusnya apa. Okay, itu model fungsi. Sepatutnya awak sudah dapat buat ini. Kemudian yang ketiga, melengkapkan borang project brief. Sepatutnya borang project brief juga sudah diisi. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, 2.12 ya. Kemudian sepatutnya kamu juga sudah ada tujuan dan fungsi teknologi. Okey, dalam folio kamu ada satu jadual kecil tu. Sepatutnya kamu sudah mengisilah benda itu. Kemudian kena isi analisis kekuatan dan kelemahan teknologi yang akan diaplikasikan dalam jadual. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk contoh. Okey. Dan yang ketiga 2.13 ini kena nyatakan apa konsep yang kamu gunakan. Okey, sama ada bentuk mengikut fungsi ataupun fungsi mengikut bentuk. Jadi lepas itu kena
senaraikan elemen dan prinsip yang akan kamu guna untuk produk kamu dan seterusnya menghasilkan 4 lakaran idea. Sepatutnya benda inilah sudah lengkap sehingga hari ini. Okey. Jadi ini saya nak bagi tahu. Okey, untuk 2.11 kamu semua sudah buat ni kah? Borang kajian keperluan pelanggan. Ini saya minta hari tu berapa keping? 10. Hari ni cikgu longgarkan, kamu boleh sediakan 5 borang untuk diisi. Okey, dalam borang itu ada beberapa murid yang tanya cikgu. Dia tanya cikgu macam mana nak tulis dalam borang tu? Okey, borang ini sepatutnya kamu bagi kepada pelanggan yang menggunakan produk yang hampir sama yang kamu nak buat. Okey, contoh, kamu nak buat beg sekolah. Okey, beg sekolah jenis apa? Jangan terlalu umum, kena bagi tahu beg sekolah sandang ke, beg sekolah sling bag ke. Okey. Jadi kamu carilah kalau yang menggunakan beg sekolah ni kebanyakannya pelajar sekolah. Jadi kamu carilah 5 orang kawan kamu yang menggunakan beg sekolah yang sedia ada. Bukan menggunakan beg yang kamu buat, tidak. Dia menggunakan beg yang beg sekolah yang hampir sama yang kamu nak buat. Jadi kamu minta dia isilah. Okey, untuk bahagian A ni itu maklumat pelanggan. Suruhlah dia isi nama, jantina, apa semua. Macam cikgu pernah cakap, contohnya sekarang kita tidak dapat bersemuka, minta saja dia cari maklumat tu, kamu sendiri tulis. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, itu maklumat dia. Okey, ada soalan kah untuk bahagian A? Ada yang tak tahu apa mau diisi di sini? Boleh tanya sekarang. Tapi saya rasa semua ni jelas. Tempat beli belah. Tulislah mana dia selalu shopping. Tempat dia beli beg dia tu. Mungkin dekat Mili Mewah supermarket. Dia selalu pergi sana. Okey, so tulis saja. Kemudian bahagian B tu latar belakang produk yang digunakan. Okey, yang ini kamu kena tulis apa nama produk yang dia guna sekarang. Contohnya dia gunakan beg sekolah jenama Adidas. Contoh. Okey, ciri produk mempunyai satu ruangan sahaja. Satu ruangan penyimpanan. Mengapa produk digunakan? Untuk menyimpan buku teks dan buku latihan. Macam tu. Kebaikan produk sedia ada boleh meringankan beban. Boleh. Tak ada masalah. Okay. So kelemahan tu kalau boleh mintalah dia catat kelemahan satu pun sekurang-kurangnya satu kelemahan lah pada beg dia. Mungkin dia kata beg saya tidak dapat memuatkan 10 buah buku teks. Macam tu. Okay. Itu bahagian B. Saya rasa semua jelas di sini. Bahagian C, penambahbaikan. Jadi tadi masalah dia apa? Dia kata ruangan tak cukup kan? Jadi penambahbaikan dia tulislah situ. Penambahbaik dia menambahkan ruangan yang lebih besar. Luas. Lebih luas. Okey? Jadi itulah bahagian C. Ramai yang tanya cikgu apa nak tulis dekat penambahbaikan. Jadi sekarang kena rujuk apa kelemahan yang dia buat di atas tadi. Okey, untuk bahagian D, yang ini lain-lain lah. Okey, contohnya dia tadi kamu buat beg. So berapa beg yang dia ada? So mungkin baru 2 beg. Okey. Jenis bahan beg dia apa? Dibuat daripada kain apa? Kain ni banyak. So kena nyatakan kain canvas ke, kain kapas ke. Okey, kena tulis. Okey, kekerapan menggunakan beg. Setiap harilah masa pergi sekolah. Jadi boleh. So borang kajian ini dia mesti 5 orang yang berbeza, bukan orang yang sama. Tak kisahlah beg apa dia pakai, jadi janji beg sekolah. Itu contohlah. Okey, macam contoh siapa ada Zeti ke sini. Macam Zeti dia buat apa nama ni? Dia buat aquaponik, sistem aquaponik timer dia. Jadi dia kena cari pengguna yang menggunakan sistem tu lah. Siapa yang di rumah dia ada aquaponik, yang biasa orang beli, yang siap beli tu dia kena tanya orang yang ada tu. Okey, macam contoh Vanessa,
dia gunakan lampu tidur. Jadi cari orang yang ada lampu tidur. Begitu. Okay, untuk jawab borang ini. So boleh jelas ini? Okay. Jadi saya harap lepas ini sudah dijawablah tu. Okay, janganlah biar kosong lagi. Okay, so saya dah bagi diskaun dah, bagi 5. So buatlah 5 borang tu. Okay, seterusnya kita pergi ke okay, siapa baru masuk ni? Zainul. Okay. Okay, selepas kamu buat borang tu tadi, kamu dikendaki buat ini kan? Inilah namanya model fungsi. Okay, model fungsi ni saya dah bagi contoh. Kamu kena buat, macam mana nak buat model fungsi ni? Kamu kena kasih keluarkan komponen-komponen dulu pada produk kamu. Okay, contohnya bag tadi kan? Okay, bag, komponen yang ada pada bag ialah dia ada tali. Okay, tali bag, dia ada badan bag. Lepas tu dia ada butang dan juga dia ada tempat penyimpanan, ruang penyimpanan. Jadi awak susunlah. Okay, jadi siapa yang memegang bag dulu? Bahu kita. Jadi letak dekat sini, bahu memegang tali dulu kan. Dia pegang tali bag. Lepas tu tali bag memegang apa? Badan bag. Okay, badan bag. Okay, badan bag memegang, okay, badan dia ni ada apa? Ada magnet, ada zip. Jadi awak boleh buat dia mencapah lah. Maksudnya di atas ni buat magnet. Ni zip. Lepas tu saku bag. Jadi lepas tu apa yang dia simpan? Badan bag simpan barangan sekolah, buku sekolah. Jadi itulah dia punya model fungsi. Dan ingat macam cikgu ada bagi tahu, segi empat ni untuk komponen. Okay, bukan suka-suka. Jadi awak tengok balik yang model fungsi yang kamu buat. Segi 4 untuk komponen. Untuk bulat ni, apa yang siapa yang menerima kesan dia? Macam bag tadi, siapa menerima kesan dia? Bukulah. Buku tu kamu kasih bulat, yang paling akhir sekali. Lepas itu, super sistem ialah apa yang persekitaran ataupun semula jadi yang mempengaruhi sistem itu. Okay, so dia akan bentuk 6 segi ni. Okay, jadi apa yang kamu kena buat ialah apa nama ni? Kamu kena buat situasi semasa. Okey, apa masalah yang berlaku sekarang? Bukan masalah yang ada pada produk kamu. Kamu belum buat lagi produk kamu ni. Sekarang ni kamu buat situasi semasa. Kenapa orang kata bag itu tak berguna? Memberi masalah. Jadi inilah kena letak. Okey, macam contoh yang cikgu bagi ni dalam buku teks kamu, ini tentang mengilap kasut. Okey, apa yang berlaku ialah mengilap kasut dia tu dia punya berus yang dia pakai sekarang berhabuk dan juga ada air. Jadi itulah masalah dia. Itu yang masalah yang berlaku sekarang. Jadi apa yang model fungsi yang kamu buat itu adalah masalah yang berlaku pada situasi semasa. Faham? Okey, bukannya kamu buat pada apa yang ada pada produk kamu. Bukan. Ini asas dia, apa masalah yang berlaku sekarang. Okey. Jadi tak apa. Tolong ya, bila nak tanya cikgu, kamu kena buat dulu. Jangan terus tanya cikgu, saya punya situasi begini, dia ceritalah dalam bentuk message. Tapi dia tak buat, macam cikgu pula yang kena buat. Jadi sepatutnya buatlah dulu, rangka dulu, nanti cikgu akan semak. Cikgu akan bagi tahulah apa yang perlu dibetulkan. Okay, so itu yang kedua dalam folio kamu. Okay, seterusnya ini. Borang project brief. Borang project brief ini kena ada 2. Okay, yang ini ialah perbincangan awal antara pengurus dengan pelanggan lah. Okay,
Jadi ini pun ada contoh, ini dalam buku teks ni cikgu ambil. Jadi apa yang perlu kamu buat, sediakan jadual macam ni. Okey, bahagian catatan tu kamu kena isi. Okey, ikut saja apa yang contoh dalam buku teks. Okey, contohnya ya, cikgu bagi contoh. Kriteria dari segi, okey, ini yang pertama tu tolong ya, tajuk. Sekarang ni sepatutnya semua orang sudah ada tajuk. Macam contoh ni pengilap kasut magic. Tulis di situ, jangan biar kosong. Okay. Begitu juga di satu lagi borang tu, aplikasi project brief. Tulis tajuk produk kamu. Okay. Kemudian fungsi, contoh fungsi. Apakah kegunaan produk ini? So produk digunakan untuk mengilap dan memberikan, membersihkan kasut. Contohlah. Okay, macam contoh yang bag tadi, produk digunakan untuk membawa buku sekolah. Tak payah panjang-panjang, simple saja. Di manakah produk ini digunakan? Digunakan di rumah. Ataupun ini untuk pengilap kasut lah. Kalau untuk bag, di manakah produk ini di sekolah? Digunakan di sekolah. Di sekolah. Okay. Simple saja, tak payah nak buat karangan, tak perlu. Okay, kemudian persembahan pun ikut saja, dipersembahkan dalam pelbagai saiz ke, pelbagai warna ke. Kalau sama, ikut saja. Tujuan pasaran, siapa yang akan menggunakan? Murid-murid sekolah. Okay, siapakah yang pesaing yang wujud? Pesaing yang wujud ialah produk yang inilah sedia ada. Boleh ikut ni, nombor 2 ni boleh ikut. Pelanggan bagaimana yang akan menggunakan produk ini? Semua murid sekolah. Okay. Kuantiti. Okay, untuk kuantiti ni tulis semua ya. Semua yang cikgu dah beritahu, tulis saja 100 unit. Okay, sebab biasa kalau kita buat produk, kita tak buat satu. Kita kena buat banyak. Jadi minimum dia ialah 100 unit. Semua kena ikut ini. Okay. Nanti pengiraan kos pun kena ikut untuk kiraan 100 unit. Okay. Untuk style dan gaya, ikutlah apa yang contoh ada. Kalau dia ada lain sikit, ubah sikit saja. Tak payah kamu susah hati nak cari ayat. Okay. Kemudian ini ada satu soalan yang ada murid tanya cikgu. Anggaran kos unit. Okay. Yang ini kamu biar kosong dahulu sebab kamu belum buat pengiraan kos. Jadi nanti kita akan lihat dalam pengiraan kos nanti dia akan bagi tahu tu kos seunit berapa. Jadi baru kita tulislah berapa kos dia. Okey, jangka masa semua sama. Semua ialah 22 minggu. Okey, ini ikut saja. Okey, untuk jadual yang ini, tajuk projek, ini pun sama, apakah jenis produk atau perkhidmatan, tulislah beg sekolah serbaguna. Okey, hampir sama. Okey, yang cikgu akan highlight ni ialah ini. Analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran. Kalau boleh buat 2 perbandingan produk yang hampir sama dengan produk yang kamu ada. Dan buat perbandingan lah, sekurang-kurangnya buat 2 perbandingan. Okey, contohnya untuk produk 1, okey, kalau kamu tak ada gambar pun tak apa. Tulis saja produk A, produk B. Okey, produk A mungkin mudah koyak, ruangan limited, terhad. Okay. Produk B, terlalu banyak warna. Okay. Lepas tu ruangan, ada 2 ruangan penyimpanan. Macam tu. Cukuplah, tak payah banyak-banyak. Okay. Okay, yang ni ikut semua. Lakaran idea tu ikut saja kataan tu dan G tu ini pun ikut juga. Cuma tukarlah apa bahan yang kamu guna untuk produk yang akan dibuat. Okay. So itu ialah borang project brief. Saya rasa jelas, senang saja tu. Okey, yang ini yang 2.12. Okey. Dalam buku teks dia ada tulis ini 2.1, kamu kena tulis saya ataupun kami. Jadi potong kami tu. Tulis saya telah memilih gabungan reka bentuk apa. Okey, contohnya kalau buat bag tadi reka bentuk fashion dan reka bentuk, okey, mungkin saya nak tambah pembuatan. Okey, dan reka bentuk pembuatan sebab cikgu akan gunakan resin epoksi ya, epoksi resin untuk membuat dia punya butang.
So letakkan dua reka bentuk yang kamu pilih tadi. Letak di situ. Okay, dalam penghasilan produk beg sekolah serbaguna. Beg sekolah ABC. Macam tu. Okay, apa yang sudah kamu tulis pada awal tadi, gunalah nama produk yang sama. Nanti ada juga tu, cikgu terjumpa dekat depan, dekat borang dia tulis beg lain. Lepas tu pergi dalam muka surat yang lain, nama beg dia berubah pula sebab dia meniru dokumen kawan dia. Jadi dia tersalin dia punya produk kawan dia punya nama. Jadi hati-hatilah. Nak salin pun kena bijak juga. Okey. Pastikan tulis nama produk sendiri. Okey, kemudian 2.2 ni apa yang kamu guna tadi, contohnya reka bentuk fashion dan reka bentuk pembuatan telah dipilih kerana apa? Untuk memperbaiki tengoklah apa masalah tadi. Masalah kekurangan ruang penyimpanan. Itulah cari sebab dia. Okey. Kemudian fungsi teknologi. Ini yang saya rasa ramai yang keliru. Okey. Contoh kan, kalau tadi dia pilih fashion dengan pembuatan, okey, dalam reka bentuk fashion, apa yang dia guna? Okey, contohnya dia gunakan kain denim. Kain denim tu maksudnya yang macam jeans tu. Okey, kain denim sebagai, kena bagi tahu. Kain denim sebagai tempat menyimpan beg ataupun tempat badan beg, sebagai badan beg. Lepas tu apa lagi saya guna untuk fashion? Saya gunakan butang. Okey, butang kita guna zip. Zip digunakan untuk menutup membuka beg. So itu saja. Untuk reka bentuk fashion saya guna dua benda itu. Okey, kemudian reka bentuk apa lagi satu tadi, pembuatan. Okey, saya guna resin epoksi saja. So epoksi resin digunakan untuk membuat butang. Okey. So dua benda inilah kena jelas, kena bagi tahu apa yang kamu guna. Macam kalau kamu lihat contoh di sini dekat buku teks ni. Okey, dia pilih elektrik. So apa dia guna? Dia ada motor, dia ada bateri, dia ada switch, dia ada wayar. Kena tulis semua ni. Okey. Untuk menggerakkan. Okay. Kemudian dia pilih mechanical. Mechanical dia guna dua. Gear taji dengan pad pengilap. So itulah yang perlu ada dinyatakan pada 2.3. Okay. Jelas? Okay. Yang ini saya rasa cikgu belum bagi contohkan kekuatan dan kelemahan. Okey, sepatutnya ini kena buat juga. Yang ini ialah pada muka surat, buku teks 111. Muka surat 111 dalam buku teks. Okey, yang ini sebenarnya apa yang kamu buat di sini tadi. Ini. Okey, kamu kasih masuk sini. Okey, kalau reka contohnya dalam buku teks dia gunakan reka bentuk mechanical dengan reka bentuk elektrik. Jadi kamu kena tulislah kalau mechanical tadi dia guna gear taji dengan pad pengilap kan, tulis di bahagian komponen itu. Kalau bag tadi fashion dia gunakan kain denim dan juga zip. Letak dua situ. Kalau pembuatan dia cuma satu saja tadi, dia gunakan resin epoksi. Letak satu je lah. Okey, apa kekuatan dia? Kamu Google lah, pergi search. Okey, macam epoksi resin. Apa kekuatan dia? Okey, jadi kekuatan dia ialah kukuh, mempunyai warna yang menarik. Kelemahan dia, kalau lama dia boleh pecah, begitu. Cari Google. Okey, contohnya kain denim. Kain denim apa kekuatan dia? Pergi Google. Kelemahan dia apa? Okey, jadi itu saja yang kamu kena isi dalam bahagian jadual tu, 2.4, kekuatan dan kelemahan. Okey, next. Okey, muka surat 111 buku teks. Okey, kamu kena buat
pemilihan konsep. Jadi ada dua pilihan sini iaitu bentuk mengikut fungsi, fungsi mengikut bentuk. Tapi cikgu percaya semua kamu menggunakan ini, bentuk mengikut fungsi. Maksud dia, kamu hasilkan produk itu berdasarkan fungsi dulu baru kamu fikir pasal bentuk. Jadi bukannya kamu buat fungsi dia punya bentuk dulu baru fikirkan fungsi dia. Salah. So ini. Okay, jadi kamu tulis ini saya memilih konsep bentuk mengikut fungsi. Okay. Lepas tu elemen yang kamu gunakan, kita ada 7 elemen. Kita ada garisan, saiz, ruang, tulislah. Tulis dekat situ. Prinsip apa yang gunakan? Kepelbagaian, ini. Sini ada 7 kan? Pilihlah. Kalau semua ada, tulislah semua. Kalau ada 4 saja, tulis 4. Prinsip pun ada 7. So pilih. Tapi lebih banyak elemen, lebih banyak prinsip, memang produk kamu memang baguslah. Okay, next. Sampai hari ini kita sampai sinilah. Okay, lakaran perkembangan idea. Okay, sepatutnya kamu sudah ada 4 lakaran idea macam ni. Okay, contohnya yang siapa yang membuat bag, dia ada 4 bag yang berbeza. Okay, hampir sama cuma dia ada bentuk dia ada berbeza sedikit. Okay, jadi setiap perkembangan idea itu tulislah prinsip, tulislah elemen, okay, kemudian apa dia punya kegunaan tu. Dan bila melukis, buat dalam bentuk apa? Buat isometrik kah ataupun oblik. Okay, maksudnya dia nampak 3D, 3D. Okay, begini. Jadi kalau untuk perkembangan idea ni ada yang tanya cikgu, kalau perkembangan idea ni perlu warna kah? Okay, tak perlu pun tak apa ya, buat dalam pensel begini pun boleh. Dan pastikan ada maklumat. Okay, itu untuk hari inilah. Cikgu harap setakat hari ini semua sudah lengkap tu. Siapa yang tak lengkap, kasih lengkaplah minggu ini. Sebab minggu depan cikgu akan pergi ke dokumen yang lain. Okay? So ada yang tanya muka hadapan cikgu macam mana? Jangan risau. Muka hadapan cikgu akan bagi buka sekolah nanti. Okay? Kemudian cuba lihat muka surat 103. 103 buku teks. Okay, kemudian penghargaan tu kamu salin saja dalam buku teks tu. Abstrak pun salin saja. Kandungan pun salin saja. Okay, macam mana nak buat pengenalan? Sebenarnya itu ada soalan-soalannya. Kalau soalan ini dapat dijawab, okeylah tu pengenalan kamu. Okay. Kemudian penentuan gabungan teknologi, itu yang kita buat tadilah yang daripada borang-borang kajian tu. Okey, jadi kalau sebelum cuti hari tu saya ada bagi sampai jadual kerja, betul? Betul tak? So jadual kerja tu salin saja jadual kerja. Okey. Itu saja sebenarnya. Yang lain nanti pengurusan kewangan, penghasilan produk, jadi ada tinggal 6, 7, 8, 9. Ini cikgu akan bincangkan pada minggu hadapan. Jadi minggu ini kasih siap yang ini ya. Kasih siap semua sehingga jadual kerja.